Hello, Assalamualaikum semua, selamat malam. Video kali ini tidak mengisahkan Madlibs atau hantu, tetapi satu apps yang semakin trendy di Malaysia yang dinamakan sebagai apps like Share ataupun iShareFan. Okay, aku tak cuba buat video seringkas yang mungkin. So korang tahu kenal Mamat ni kan, Mona Lisa. Ya, dialah Mona Lisa yang mengkritik banyak mengenai iShareFan dengan like Share ni. So aku tak nak pergi dekat video dia. Aku akan ceritakan apa pencarian aku yang aku telah jumpa. Jom. So basically apa yang aku akan terangkan korang, iShareFan ni ialah satu platform di mana korang membuat duit secara like share, korang screenshot dan korang akan dapat hasilnya. Okay, kita ringkaskan secepat mungkin. Okay, so pencarian aku telah bermula dari sejak video Mona Lisa tu, dan aku telah temui satu artikel yang cukup menarik untuk dijadikan mengapa aku tidak meneruskan penlibatan aku dalam iShareFan ni. Okey, kita teruskan dari sini. So, website yang aku jumpa tu ialah Best Borneo Car Rental. Nama car rental, tapi dia punya pencarian mengenai admin yang mencari fakta mengenai iShareFan ni sangat-sangat menarik, yang menyebabkan aku terasa terpanggil untuk menyampaikan kepada korang yang tengah sibuk join iShareFan tu untuk mendapatkan duit yang orang kata easy money. Tetapi hakikatnya sebenarnya korang buat benda tu aku takkan sebut sekarang. So aku mulakan secara ringkas dan cepat. So dekat sini dia kata, adakah iShareFan legit atau scam? Hanya like dan share boleh dapat duit. Jangan risau, korang boleh baca benda ni dalam description. Aku akan post link mengenai Mamat ni dalam link description nanti. So secara ringkasnya video yang apa yang telah aku baca, Mamat ni telah buat research mengenai iShareFan. So basically apa yang telah menarik perhatian aku bila bertemu dengan ayat ini. Okay, kalau bagi mereka yang baru yang tak tahu iShareFan tu apa, korang boleh tengoklah, search dekat YouTube iShareFan tu apa benda. Aku malas nak terangkan, tapi mungkin aku terangkan lah. iShareFan basically ialah satu benda yang korang buat, just like and share, screenshot, hantar dekat admin dan admin akan bayar korang duit. Simple as that. Dengan akaun free yang korang boleh jana lebih kurang RM1 atau RM3 sehari atau RM10 sebulan. Siapa tak nak kan? Aku pun berminat dan aku telah masuk secara tak sengaja. So macam mana iShareFan ni beroperasi ialah macam dia cakap tadi, dia platform ni ada 4, iaitu TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Korang just like antara 4 tu, task tu korang just like and share, dan korang akan dibayar oleh iShareFan ni. So itu konsep secara mudah aku terangkan. Aku tak nak, sebab aku nak pendekkan video ni sependek yang mungkin, korang buat research mengenai iShareFan tu kemudian. Tetapi macam aku cakap tadi, kenapa aku berminat dengan artikel ni, sebab admin page ni telah menjumpai banyak maklumat mengenai iShareFan yang patut korang tahu. Okay, dalam video-video YouTube lain kata patut korang tahu macam mana register, nak recharge, tapi aku nak tahu, kali ni aku dedahkan yang korang patut tahu siapa iShareFan ni sebenarnya. So berdasarkan maklumat, dia kata kat sini dia diregister atas nama ENME Commerce Sdn Bhd, nombor pendaftaran bla 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 sekian, dan korang boleh tengok sekian nantilah dalam description, korang baca sendiri artikel tu. So dia berdaftar dan masih aktif. Okay, dan dia beralamat di Perak. Di Perak pada 2 Jun. Okay, dan company ni dengan www.mongirl.com kelihatan seperti laman web yang menjual produk kecantikan secara dalam talian. Kita tengok Mongirl ni apa benda pula. Okay, nampaknya ada patutnya ni aku tak sensor tadi, so aku tak nak terlibat apa benda merepek ni, aku tutup. So dia Chinese base. Okay, so dekat sini dia kata kedudukan nama company yang sama, alamat iaitu di Kampar, Perak. So siapa yang nak check, korang boleh dapatkan maklumat dia, sebab ada cara untuk mendapatkan maklumat ni dengan kos pendaftaran sebanyak RM30. Korang boleh check di portal ESSM. Okay, so Mongirl ni daripada 2011, E dan M Commerce berdaftar daripada 2017. Okey, dan aku ringkaskan juga penilikan terkini kami mendapati, admin ya, dia buat research syarikat E&M Commerce dan mempunyai capital, hanya paid capital iaitu modal sebanyak RM50,000, dan terdapat perubahan nama pemegang saham pada bulan Mac 2019. Okey, so dia cakap sini admin ni kata dia tidak mendedahkan dokumen berkenaan disebabkan tertakluk kepada akta
perlindungan. Okey, anda boleh pergi ke HTTP ni korang boleh klik nanti kemudian dengan kos RM20-30 sahaja. Korang boleh cari siapakah pemilik iShareFence ni. Kat sini ada tunjuk gambar dia. Dia kata tu 11A Hala Bendahara 1 3165 Ipoh Perak Malaysia. Business address 2297 Jalan Hala Timah 1 Taman Bandar Baru Kampar Perak. So ini ialah maklumat yang kita boleh tahu siapakah owner iShareFence ni. Okey, so pada mereka yang dah tahu tu, yang ada kat Perak tu, korang boleh pergi dan cari siapakah pemilik asal iShareFence ni. Okey, yang aku nak just jump yang kepada yang part yang paling best tu, aku tak nak pergi ni. Dia kata mengenai iShareFence semua buat duit tu dia dah terangkan dah. Tetapi apa yang menarik perhatian aku ialah dia kata kat sini macam mana nak register, macam mana nak buat duit. Dia kata semua nanti korang baca dalam description nanti, sebab aku nak ringkaskan video ini 10 minit. So admin ni cakap dia macam mana RM1 tu tak masuk akal, macam mana korang bayar, macam mana syarikat tu boleh bayar RM1 untuk 1 like dan 1 subscribe, di mana itu kos yang sangat mustahil. Contoh macam aku YouTuber kan, aku nak korang subscribe channel aku bayar RM10,000 untuk mendapatkan like and subscribe, di mana kalau undang-undang YouTube, siapa yang YouTube dia tahu, siapa YouTuber dia tahulah, YouTube melarang sekali benda ini berlaku dan mereka yang terlibat dan dengan benda ni automatik akan di ban. So aku memang tak buat benda ni. Dan kita cepat sikit. So dia kata ni dia kata ni the dangers of buying fake YouTube. Dia cakap sini lah, dia kata jika anda the odds of getting banned, if you're considering buying these subscribers, your most pressing question might be, will I get banned? So this is completely within reason, because your first concern should be to avoid being penalized by YouTube. If YouTube algorithm catches you buying fake views, your video will be removed. Ini video, tapi tak silap aku undang-undang YouTube pun dia menekankan juga kalau kau membeli subscribers, automatik kau akan di-ban dari YouTube. So kita tahu, okay, ini package yang ditawarkan dalam iShareFence. Sekarang dah ada package 5 star diamond tak silap aku, yang Nika ada masuk, tapi aku tak buat. Aku ambil package yang free dahulu, lepas tu aku saja test pakai good dengan harga RM300. So persoalan yang menarik kat sini, kenapa orang asyik cerita yang wangi pasal iShareFence, tetapi diorang tak tahu apa yang busuk pasal iShareFence ni yang korang harus tahu. Okay, so dekat sini artikel daripada sini yang telah menarik perhatian aku, di mana dia mengatakan iShareFence ni beroperasi seperti Meet Jobs. So korang nak tahu Meet Jobs ni siapa? Baik, aku buat secara pantas Okay, so Meet Jobs, okay, Meet Jobs ni ialah satu benda operasi yang lebih kurang sama dengan iShareFence. Modus operandi dia sama. So admin ni telah register dekat Meet Jobs ni untuk mendapatkan benda ni lah, view, like, share, dan Meet Jobs akan bayar dengan certain amount. Tak apa, korang boleh baca dalam artikel kemudian. Kenapa aku nak dedahkan ni, sebab bila aku nampak modus operandi Meet Jobs dengan iShareFence lebih kurang sama, aku terpanggil dan terasa perlu untuk aku dedahkan macam mana iShareFence ni beroperasi, supaya korang yang nak masuk tu berhati-hati. Okay, so dia kata dia dah sign up dekat Meet Jobs ni. So dia basically dia kata Meet Jobs ni lebih kurang sama. Dia kata dengan kata lain, Meet Jobs mendorong penonton ke iklan video, akaun media sosial, dan kerja dia lebih kurang sama, iaitu iklan. Korang like, share, Meet Jobs akan bayar duit sama macam tadi yang aku cakap. Apa ni, iShareFence. Patutnya buka tab yang tadi. Okay, saya buka sini kan. Open new tab. Okay, so daripada iShareFence membuat duit ialah konsep dia sama. Tadi aku tunjukkan cara dia buat ialah korang just like, share, dan like, share, dan diorang akan bayar. Okay, dan Meet Jobs pun konsep dia ialah lebih kurang sama. Mana tadi? Jangan sangkut. Tu dia. Korang nampak konsep dia, modus operandi ni ialah sama. Apa ni? Okay, so Meet Jobs ni telah ditubuhkan pada tahun 2015 tak silap aku. Dia beroperasi di Slovenia dan ahli dia ramai, 9 juta ahli. Okay, dan dia punya kos, dia kata untuk mendapatkan ni secara purata setiap ahli hanya mendapat RM1.69 hingga
hingga lebih rendah lah 400-200 ringgit setiap minggu. Okey, mungkin masa hari baru Midjobs menjana pendapatan, konsep dia lebih kurang sama. Korang masuk, korang just like and share, korang submit, dan Midjobs akan bayar korang daripada 87 hingga RM2.60. Dan diorang pun ada package yang sama macam iShareFan, daripada free sampai ke basic, sampai ke pro worker, sampai ke VIP worker, sampai elite worker, sampai black card account. So membuat duit Midjobs ni, setelah aku baca, nanti korang baca sendiri, konsep dia, modus operandi dia sama dengan iShareFan, sama dengan LikeShare, sama dengan EasyJob 99 yang tengah popular sekarang ni. Okey, kenapa? Nanti aku terangkan kemudian. Sebab benda bila admin ni dia telah membuat analisis, dia kata Midjobs ni scam sebab apa? Pertama, dia kata macam skim piramid. So Midjobs dengan iShareFan ni konsep lebih kurang sama. Korang ada downline lebih kurang 2 level dan korang akan bayar lah untuk commission. Dan aku juga telah terjebak dan aku telah pernah iklankan benda ni dekat aku punya community tab. Aku minta maaf, aku nak cuba dapatkan balik modal aku balik. Dan misal kata commission yang aku dapat lebih tu, InsyaAllah aku akan dermakan. Aku tak tahu owner siapa di bawah aku, tapi aku akan dermakan hasil daripada commission. Sebab itu duit kita juga kan, duit yang di rule. So duit tu aku akan sedekahkan insyaAllah kepada tabung-tabung masjid ataupun anak yatim ataupun tahfiz. Mudah-mudahan pahala korang sampai lah. So dia kata Midjobs sekalian seperti skim piramid, dan anda tidak dibayar sekiranya anda ada ahli percuma. Nampak? Sama juga dengan konsep iShareFan. Korang tak silap aku, sekarang untuk free korang akan kena naikkan daripada RM99 ke RM199. Okay, so Midjobs ni dah lagi lama, dan Midjobs ni dah tak ada. Sebab tu poin yang ketiga, aku cepatkan. Midjobs kelihatan seperti skim Ponzi. So menunjukkan ni memberi tunjuk bahawa Midjobs bukan sahaja merupakan piramid, tapi skim Ponzi, iaitu money gaming. Dengan cara ni maksudnya wang dibayar oleh ahli yang baru digunakan untuk pembayaran kepada peserta awal. So dengan cara ini pemilik dapat menggunakan skim ini untuk sementara waktu tanpa ada ahli yang bising bahawa mereka tidak mendapat bayaran wang yang dijanjikan. Nampak? Maybe yang orang yang dah terlibat dengan iShareFan ni dah mungkin dah goyang. Bukan apa aku cakap ni sebab benda betul aku akan sampaikan. Benda yang betul aku tak akan tipu, dan aku tak akan ada benda ni, tak ada aku nak manipulasi untuk kepentingan aku sendiri, tak ada. Just kepentingan dan untuk pengetahuan korang sahaja. Sebab benda ni semakin trending kan. Macam Mona Lisa, dia kata nampak, dia dah buat video, dia dah terangkan. Korang tengok pasal Mona Lisa, korang pergi dekat video dia, penerangan dia sangat-sangat bagus mengenai skim apps LikeShare, skim pula apps LikeShare yang dia tak terlibat pun, dia tak masuk pun, tapi yang bezanya dia tak masuk, aku yang termasuk. Aku termasuk, minta maaf Okey, so dekat sini, dekat terma dan syarat Midjobs pun tak ada. Dia tak ada polisi pengembalian wang. So dia boleh membatalkan keahlian bila-bila masa saja. So korang boleh baca nanti sebab apa. Korang baca dekat artikel tu, rajin-rajin korang baca. Jangan duduk tengok video je. Kita sama-sama membaca di sepanjang COVID sementara tak ada buat apa kan. Sebab korang boleh baca yang lebih detail. So pemilik Midjobs juga rahsia tidak diketahui. So dekat iShareFan ni tadi aku tahu nama owner asal semua tu kita tak tahu, tapi at least alamat tu kita tahu. Alamat tu dia tahulah, tapi dan dia mahu yang lain dia tak ada testimoni dan dia tak ada iklan. So ini cukup aku ringkaskan mengenai Midjobs, dan aku kembali kepada artikel asal dia mana admin terangkan mengenai iShareFan. Okey, so dekat sini apa yang menariknya ialah sebab yang aku cakap tadi, package yang diperkenalkan oleh iShareFan ni lebih kurang sama dengan Midjobs. So macam tadi buat duit, like and share semua tadi kan, korang dapat duit. So dekat sini admin pada page ni dia terangkan operasi dia sama seperti Midjobs. Aku beritahu siapa yang tak pernah tahu pasal Midjobs, korang dah boleh start tekan link dekat description, korang baca mengenai Midjobs tu. So dia kata Midjobs ni popular di Filipina dan Indonesia suatu ketika dahulu. Ia masuk ke dalam Malaysia mungkin dalam penghujung 2020 dan menjadi popular ketika awal wabak pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Ia juga sama dengan menawarkan tugas untuk menonton di video di YouTube dan akan dibayar. Ia turut mempunyai package yang serupa, iaitu jumlah tas sehari dan dihadkan mengikut package yang anda beli. Okey, pada awal bulan Jun 2020, Midjobs telah menutup laman web dan akaun media sosial dan meninggalkan ramai yang kerugian kerana duit modal yang dilaburkan hilang begitu saja. Jun 2020 tak lama kan. Sekarang bulan 11 dan iShareFan ni muncul pada akhir Ogos dan awal September dan baru 2 bulan. So
Yang kedua, poin yang nombor kedua, admin cakap anda tidak akan dibayar jika anda adalah ahli biasa. Betul. Dulu dia cakap pada yang free tu, tak silap aku memang korang boleh dapat dalam hingga RM90 sebulan. Tapi sekarang boleh withdraw. Tapi sekarang dia kata syarat baru ialah ahli biasa telah dinaikkan daripada 90 kepada 199 dan memerlukan 2 bulan 7 hari untuk komplitkan task tu untuk korang dapatkan 199. So dia kata kat sini maklumat terkini yang telah diterima adalah ahli biasa tidak akan mendapat bayaran kecuali anda membeli pakej VIP bagi membolehkan anda dibayar. Bolehkah pendapatan terkumpul semasa ahli biasa digunakan untuk beli pakej VIP? Jawapannya adalah tidak. Anda harus membeli pakej VIP terlebih dahulu. Yang ni aku tak confirm lagi sebab aku tak pernah withdraw. Kalau korang rasa salah, korang boleh respon kat komen kat bawah lah. So dia kata kat sini iShareFans kelihatan seperti skim Ponzi. So dia kata kat sini bahawa iShareFans bukan sahaja merupakan piramid tapi juga skim Ponzi. Ringkasnya ia bermaksud bahawa wang yang dibayar oleh ahli yang baru digunakan untuk pembayaran kepada peserta awal. So dengan cara ini pemilik dapat mengekalkan skim ini untuk sementara waktu tanpa ada ahli yang bising bahawa mereka tidak mendapat bayaran wang yang dijanjikan. Memperolehi pembayaran pertama meyakinkan anggota pertama bahawa ini adalah perniagaan yang sah. Jadi mereka ingin menaik taraf pelan dan membawa lebih banyak orang untuk masuk menjadi referral mereka. Itu pasal korang nampak plan diorang tengah digila kau-kau sekarang 5 star diamond tak silap aku yang paling latest. Okey, so oleh itu akan lebih banyak wang mengalir ke dalam sistem dan ia terus bertambah sehingga suatu hari nanti pemiliknya hilang dengan semua wang seperti yang berlaku dengan Meet Jobs. Okey, seperti yang berlaku Meet Jobs dah tak ada ya. Sekarang yang ada ialah iShareFans, Like Share dengan EasyJob 99. Tengah popular kat Malaysia ni. Aku nak sedarkan sebab aku rakyat Malaysia, aku nak sedarkan orang Malaysia benda apa yang sedang berlaku sekarang ni lah. Okey, dan dia cakap kat sini, admin ni cakap tiada terma syarat yang jelas. So jika anda hendak melabur dengan bijak, anda harus memeriksa apakah terbenar syarat perniagaan yang anda hendak buat pelaburan kerana anda ingin tahu apakah tanggungjawab perniagaan dan anda. Jika anda tidak membuat unsur periksa terlebih dahulu, kemungkinan anda akan ditipu dan kerugian. Pelaburan membuta tuli dan berani mati adalah tindakan kewangan yang tidak bijak. Aku setuju. Okey, poin nombor 5 ialah maklumat pemilik tidak jelas. Macam tadi yang dia buat research dekat SSM tadi, dia kata dia bawah syarikat E dan M e-commerce Sdn Bhd dan tak ada kontak dengan customer service. Ini admin dia dah cuba, dia kata tak ada kontak langsung customer service. Lepas tu tak ada maklumat dia lain. Lepas tu dia kata carian media sosial juga agak kurang. Untuk Instagram account ini Instagram ada iShareFans kelihatan seperti yang rasmi. Korang boleh buka Instagram tu. Dia kata nama post hanyalah 1 dan bertarikh 7 Oktober. Kita buka sekejap lah. Tengok apa macam mana lupa dia. Itu dia, Oktober. Ada 13 followers, 28,000 followers. Ok, satu post saja. Dia kata obviously method never surprise because of focus of branding, because of presence of listing. ICT.com. Aku tak tahu siapa ICT.com ni, nanti korang boleh baca sendiri. Ok, carian di Facebook pula menemukan grup iShareFans Malaysia Official yang diwujudkan oleh Arisha Khaira pada 11 Oktober 2020. Kini kumpulan ini dianggoti lebih kurang 5,000 dan tak silap aku tadi aku ada buka keahlian dalam iShareFans Malaysia ni lebih kurang ada 55,000 orang. Laju gila naik. Kau bayangkan dalam masa sebulan daripada 5,000 jadi 55,000 dan majoriti, aku terpaksa cakap terus terang, majoriti orang dalam iShareFans ialah orang Melayu dan aku tak jumpa sangat orang Cina atau India. Kenapa? Korang fikir sendiri. Okay, so tak nak sebut lah, nanti orang cakap aku racist. So dia kata carian secara talian bagi nama pemilik syarikat tersebut tidak menemukan apa-apa seolah pemilik itu tidak wujud di dunia maya. Mungkin beliau tidak ingin ditemui di alam maya. Itu korang nampak dah sanksi kan. Pencarian secara offline mungkin boleh digunakan dengan menggunakan alamat pendaftaran syarikat. So pada mereka yang aku letak kat atas tadi, yang mana mereka yang telah melabur, baik korang pergi tempat-tempat yang mana duduk kat Perak tu, aku nasihatkan cari betul-betul alamat ni dan sahihkan di manakah kedudukan pemilik syarikat iShareFans ni berada sekarang. Adakah dia betul-betul wujud? Takut-takut nanti korang sampai ke alamat tu, office tu dah tak ada, tempat tu kosong dan aku tak nak cakap lah. So ini kesimpulan daripada admin tu berdasarkan Meet Jobs dan iShareFans. Disimpulkan bahawa dan pendapat
nanti aku sampaikan pendapat aku sendiri. Dia kata ICFS mempunyai tanda-tanda yang terlalu banyak sebagai skim Ponzi dan piramid berbanding sebagai syarikat sebenar dan potensi pendapatan serius bagi ahlinya. Sekurang-kurangnya terdapat persamaan dengan Meet Jobs yang amat membimbangkan. Meet Jobs ni pernah ada dan telah hilang pada Jun 2020 dan dia beroperasi lebih kurang, tak silap aku, beberapa bulan je sebelum hilang. Dan tak dapat track langsung owner Meet Jobs tu tak dapat track langsung. So bagi yang menyatakan saya telah berjaya withdraw, dia kata dia pernah join kan, dia kata admin ni pernah join, dia dapat duit untung. Dia tidak menghairankan kerana orang terawal dalam sistem seperti ini pasti akan dibayar kerana sistem ni akan memberikan gambaran bahawa ia boleh membayar dan benar. Namun malang bagi orang yang menjadi terakhir kerana anda berkemungkinan akan kerugian kerana sistem seperti ini bila-bila akan runtuh. Terdapat dua kemungkinan bagaimana sistem ini akan runtuh. Pertama, apabila tiada orang yang membeli package lagi, dan kedua, apabila pemilik sistem merasakan ia sudah cukup untung. Betul, cakap ni poin yang disampaikan sangat-sangat betul dan sangat-sangat aku setuju. So yang poin yang paling aku rasa tergerak dan paling menyesal ialah poin ni lah. Untung yang anda miliki mungkin adalah milik wang orang lain yang membeli package tersebut. Apabila sistem ini runtuh, tidakkah anda merasa bersalah apabila keuntungan anda adalah daripada kerugian orang lain? Ia selaras dengan perjudian. Dia selaras dengan perjudian. Kemenangan anda adalah hasil daripada kerugian orang lain. Perjudian adalah dilarang oleh semua agama. Oh, betul juga. Okey, kemudian dia kata saya sangat faham mengapa anda juga seperti saya turut mencari kaedah mudah untuk menjana pendapatan tambahan dalam talian. Semua orang ingin mendapatkan wang dari rumah, namun anda perlu berhati-hati dalam membuat pilihan kerja secara dalam talian. Keputusan akhir adalah di tangan anda dan anda menjadi tanggungjawab anda sendiri. Pilih dengan bijak. Itu recommend daripada admin page ni dan aku sangat setuju juga. Dan ada poin yang terakhir, dia kata ini review oleh pelabur bijak di thread Twitter yang sependapat dengan diorang. Dia kata di share dan like share ini anda cuma perlu like post seseorang secara random di IG. RM1 per like. Berapakah pemilik akaun IG tersebut membayar untuk anda like post mereka? RM10,000 untuk 10,000 like. Ini Instagram Berbaloikah? Adakah yang ingin membayar sebanyak itu? Rationalnya memang, secara logiknya memang tak ada. Okay, so apa yang ingin aku tambahkan sedikit point yang daripada ICFS ni ialah, salah satunya ialah bila aku cakap pasal YouTube tadi kan, bila orang kata adakah YouTuber sanggup untuk membayar RM10,000 untuk 10,000 like dan 10,000 subscribe. Dan ini terjadi kepada seorang YouTuber yang bernama Cardog. Okay, Cardog ni salah seorang mangsa daripada ICFS ni. Dia kata dia dapat 40,000 subscriber dalam masa 2 hari saja. Dan dia kata dekat sini dia terangkan sekadar penjelasan, dia tidak pernah membayar mana-mana third party untuk menambah jumlah view, like dan subscribe. Dia dapat tahu salah satu video telah dipromosikan oleh apps tersebut di mana pengguna boleh mendapat RM1 untuk tugasan yang diberikan. Sepanjang pemerhatian, sejumlah subscriber saya telah bertambah sebanyak lebih dari 40,000 subscriber dan jumlah view untuk video itu melebihi 200,000 views. Memang rasa happy, tapi dia kata, diterangkan kat sini, ni aku nak yang aku terangkan tadi. Dia kata YouTube partner program mengatakan YouTube doesn't allow anything that artificially increase the number of views, likes, comments or other metric through the use of automatic system by serving up videos to unsuspecting view. Maksudnya sini secara ringkasnya dia tak akan bagi sesiapa pakai benda sistem ni lah untuk dia, maksudnya dia tak membenarkan YouTuber mengupah orang untuk subscribe channel dia. Kalau dapat tahu, dia akan di-ban. Dan aku pun cuak juga, harapnya aku tak termasuk dalam video-video dalam ICFS ni. Kalau aku kena report dekat YouTube juga. So dia kata kat sini, dia cakap akhir sekali dia cakap situ, maaf tak mampu nak bayar korang RM1 sebab subscribe channel saya, tapi terima kasih sebab subscribe, kerana subscribe itu percuma dan racun itu benar. Aku tak faham maksud racun itu benar. Dan itu sahaja sedikit sebanyak yang aku boleh terangkan mengenai Cardog ni. Okay, dia salah seorang yang ni aku pun tak pernah nampak channel ni, first time aku nampak. So basically daripada dua hujah Mona Lisa dan bukti daripada Cardog, dan sebelum aku akhiri video ni,
aku tergerak hati tengah hari tadi untuk menelefon, sebab ada cara ketiga untuk kita sahihkan benda ni, ialah dengan menelefon bank negara atau SSM untuk verify atau kita nak check, counter check benda ni adakah ia betul legit atau tidak. Dan paling mengejutkan aku ialah bila aku telefon bank negara bahagian tribunal, rupanya ramai dah report pasal benda ni. Dan secara ringkas aku boleh cakapkan bank negara yang feedback amat-amat sedih. Aku tak nak cakap apa yang mereka cakap sebab korang boleh telefon bank negara sendiri bahagian tribunal, sama juga bahagian SSM, korang boleh call sendiri dan korang dengar jawapan sendiri daripada mereka mengenai Aisyah Fans ni. Dan aku terus terang cakap, bila sentuh bab agama, bila benda ni dah nampak macam Ponzi, Ponzi scam, aku berdecide untuk berhenti. Dan aku minta maaf sekali lagi kepada mereka yang telah klik under aku. Mungkin aku akan dapat commission dan aku akan cuba dapatkan modal aku balik saja balik. Duit lebihan commission tu, insya-Allah dengan nama Allah, aku akan salurkan kepada badan-badan yang memerlukan seperti pusat anak yatim, rumah anak yatim, tahfiz ataupun madrasah mana-mana. Mudah-mudahan pahala itu sentiasa mengalir untuk mereka yang masuk bawah aku. Aku sekarang nak fight untuk dapatkan modal aku balik sebelum benda ni hilang. So untuk korang counter check, mungkin ramai akan kritik apa yang aku sampaikan ni, sebab yalah mungkin mereka yang telah melabur memang rasa ini adalah satu, orang kata yalah, kau dah kebenaran itu memang pahit dan korang dah terekspos benda ni. Dan aku tak nak orang Malaysia yang akan datang akan terjebak. Kalau kawan-kawan korang yang cuba invite korang masuk easy share, cuba masuk like share, tolong hati-hati. Aku sarankan berhati-hati saja. Aku tak nak cakap tak boleh sebab itu bukan bidang kuasa aku, tapi daripada apa yang telah aku sampaikan, dengan akal korang yang waras, yang dengan hati yang terbuka, korang tahu apa patut korang buat. Dan macam aku cakap tadi, kalau korang tak percaya, korang boleh telefon Bank Negara Malaysia dan SSM untuk mendapat jawapan yang paling sebenar mengenai Aisyah Fans ini. So cukup untuk sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Janji ayat tu orang cakap ada otak tak, apa semua tak, ya forex okey, tapi aku punya ni aku hanya boleh cakap tak handsome tak apa, janji jangan menggelabah untuk kaya. Sekian dulu, good night korang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.